Malaysia, sebuah tempat yang kaya dengan keindahan. Dikelilingi gunung ganang yang gagah, air terjun melimpah ruah, kolam-kolam panas yang indah, pulau-pulau dan pantai yang memukau. Juga tempat-tempat ternama lagi megah dan penuh budaya unik yang sempurna. Sempena Hari Malaysia ini, marilah kita meneroka keindahan tanah air. Hanya di Malaysia, tiada setandingnya. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Syakir daripada Seksyen 2.7. Saya mewakili kumpulan saya yang mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kolej Politek Marabani dan lektor hubungan etnik kami, Madam Noriza, kerana memberi peluang kemasan ini kepada kami untuk bercerita tentang keindahan Malaysia. Tajuk kami pada hari ini adalah makanan tradisional Malaysia. Malaysia merupakan negara yang berbilang bangsa dan sudah tentunya setiap bangsa mempunyai makanan tradisional mereka yang tersendiri. Itulah keistimewaan negara Malaysia. Antara makanan tradisional bangsa Melayu adalah nasi lemak. Nasi lemak merupakan makanan kegemaran hampir seluruh rakyat Malaysia. Nasinya dimasak menggunakan santan kelapa dan dimakan dengan sambal yang sangat sedap beserta telur dan ikan dan macam-macam lagi. Berdiri di hadapan saya merupakan nasi lemak, iaitu nasi makanan tradisional Melayu. Buat rakyat Malaysia, antara cerita yang diperdagangkan mengenai nasi lemak adalah berkisah tentang Mak Kuntum dan anaknya Seri yang hidup di era Kesultanan Melayu Melaka pada tahun 1400 hingga 1511. Mak Kuntum merupakan seorang balu yang bekerja dengan mengambil upah mengurut, manakala anaknya Seri menguruskan rumah. Hendak dijadikan cerita, ketika Seri sedang memasak, dia tidak sengaja menumpahkan santan ke dalam nasi yang sedang dimasak. Setelah pulangnya Mak Kuntum ke rumah, Mak Kuntum lalu bertanya kepada Seri, "Apa kau masak ni, Seri?" Lalu Seri pun menjawab, "Nasi le, Mak." Sehingga kini nasi itu diberi nama sebagai nasi lemak. Mari kita cuba nasi lemak ini ya. Sangat sedap. Nasi yang berlemak, sambal yang masam-masam manis, memang terbaik. Tak lupa juga teh tarik ya, sedap diminum bersama dengan nasi lemak. Terdapat banyak kuih-muih tradisional bangsa Melayu. Antaranya adalah Puteri Mandi. Puteri Mandi berasal daripada negeri belah pantai timur. Ia dinamakan sebagai Puteri Mandi kerana ia seperti seorang puteri yang dimandikan dengan air panas dan dicurahkan air gula Melaka beserta isi kelapa parut. Mari kita cuba. Sangat kenyal, manis sedapnya. Kuih tradisional bangsa Melayu yang seterusnya adalah kuih lompat tikam. Kuih lompat tikam sangat terkenal di belah pantai timur, terutamanya di Kelantan. Sejarah kuih lompat tikam ini asalnya daripada kerajaan Majapahit untuk dipersembahkan kepada kerajaan Kelantan pada tahun 1700. Kisahnya, semasa dipersembahkan, seorang dayang tersandung pada bendul di istana. Lalu melompatlah si sultan itu dan menikam dayang tersebut. Oleh itu, sempena menghayati kisah yang tragis ini, Sultan Kelantan menamakan kuih ini sebagai kuih lompat tikam. Dan mari kita cuba ya. Sangat sedap. Lemak-lemak manis dia memang terbaik. 你好，我的名字叫 Karinisa Maisarah binti Muhammad Bashir. 我从两点七班。Okay, hari ini saya akan menceritakan tentang makanan dan juga rasa makanan-makanan tradisional orang Cina. Okay, seperti yang anda lihat, di depan saya ni ada dimsum. Dimsum ni disertakan dengan kicap dan juga sos. Okay, sebelum saya rasa, jom kita dengar sejarah-sejarah pasal dimsum. Okay, dimsum ni dia makanan ringan untuk orang Cina.
dan kebiasaannya dia akan dihidangkan dengan hijau. Okey. Kebiasaannya orang Cina ni akan makan dimsum bersama keluarga dia semasa musim-musim perayaan seperti Tahun Baru Cina dan juga Hari Ibu. Okey. Sedikit sejarah tentang dimsum ni. Dimsum ni dia berkait dengan satu tradisi Cina yang lama, iaitu Yang Cha, yang dikenali sebagai minum teh. Okey. Dimsum ni terjadi bila para pengembara-pengembara yang lalu sutera kuno, lalu sutera kuno, dan para pengembara ni nak cari tempat rehat. So sepanjang laluan tu dia ada banyak rumah-rumah teh untuk para penggemara datang dan berehat. So rumah-rumah teh ini akan hidangkan teh dengan dimsum supaya para penggemara ni dapat makan dan rehat pada masa yang sama. Rasa dia sedap, sayur dia sangat rangup. Bila dah makan dengan kicap yang manis dengan sos yang masam-masam pedas, bila dia digabungkan, dia ada satu kombinasi yang cukup baik lah. Okay. Ini terasa air dia pula. Teh hijau ni pahit, tapi bila kita dah combine dengan makan dimsum tadi, dia ibarat lengkap dalam satu hidangan tu. Dan seterusnya yang saya akan rasa ialah char kway, ataupun dalam bahasa Hokkien ialah yao char kway, yang dipanggil hantu goreng. Okey, char kway ni merupakan makanan yang dibuat daripada 2 lonjong panjang dan dia popular di kalangan Asia Tenggara selain daripada China. Okey. Dan biasanya ia dimakan untuk orang Melayu lah. Biasanya ia dimakan dengan kari ataupun kuah ataupun kaya pandan. Tetapi bagi orang Cina, ianya biasa dimakan dengan bubur nasi ataupun kacang soya. Okey. So sedikit sejarah berkaitan yao char kway ini. Yao char kway ini digunakan apabila berlakunya satu pertunjukan perasaan kepada dinasti Song, iaitu Qin Kuai. Yang dikatakan yang Qin Kuai ini telah menghimpun dan membuat satu pakatan untuk menentang satu general yang bernama General Yue Fei. General Yue Fei ni ialah idola patriotik dalam kalangan orang-orang Cina. So makanan ini menggambarkan 2 bentuk manusia yang bergabung dan kemudian digoreng. Maka bentuk ini dikatakan menyerupai Qin Kuai dan juga isterinya yang bergabung dengan musuh dan menentang General Yue Fei hingga titisan darah terakhir. Jadi sebab itulah kalau kita lihat char kway ni digoreng dalam keadaan yang banyak minyak, dia ibarat memusnahkan pasangan suami isteri tersebut. So disebabkan kita dah selalu makan dengan kari, jadi hari ni kita makan dengan soya je. So jom kita makan. Bismillah. Kalau kita orang Melayu, kalau nak rasa manis, kita makan dengan kaya pandan kan. Tapi bila kita makan dengan soya, dia tak rasa manis sangat lah, tapi ada rasa manis. Dia kurang manis berbanding dengan kaya pandan tu. Tapi dia sedap, dia boleh dimakan. Assalamualaikum, saya Arisa Najmi binti Kuzaimah daripada section 2.7. Mesti korang tertanya kan kenapa pakai macam ni. Okay, hari ni sebenarnya nak tunjuk pasal makanan tradisional masyarakat India. Dan ini merupakan pakaian tradisional mereka, ada sari dan juga hiasan kepala. Okay, so hari ni nak cakap pasal sarapan tradisional bagi masyarakat India iaitu thosai. Thosai ni yang terkenali sebagai dosa di setengah kawasan di India. Ia merupakan seakan lempeng dan boleh dimakan bersama dengan ini ialah chutney putih bersama dengan kuah dal ataupun kuah kari. Okey, mari kita cuba. Ini kita makan dengan chutney putih dulu. Dan chutney dia macam ada rasa kari dan juga kari hitam dan agak pedas juga lah sikit. Yang kedua, ini adalah chutney merah. Chutney yang merah ni lagi pedas daripada yang putih ni, tapi putih lagi sedap lah. Dan last kali ni ialah kuah kari, macam kari biasa yang kita buat kat rumah tu. Selalunya dosa dia masyarakat India akan makan sebagai sarapan ataupun makan malam. Dan memang makan satu ni memang akan kenyang lah sebab nampak dia memang panjang lah, benda ni memang besar. So memang akan kenyang. Okey. Makanan yang kedua ialah samosa. Samosa ini
kan masyarakat India memang tidak akan makan daging lembu sebab ia melambangkan Tuhan mereka. Jadi samosanya adalah inti ayam campurkan dengan kentang, bawang merah. Samosa ni dia macam lebih kurang sama macam curry puff. Cuma kalau masyarakat India mereka akan makan bersama dengan cutney yang putih tadi tu. Dia akan makan bersama dengan itu, dan selalunya samosa ni kita akan jumpa time Deepavali lah. Masyarakat India akan samosa ni memang akan ada sentiasa masa Deepavali. Ini kita try dengan cutney putih. Okay, ini adalah dessert yang terakhir. Samosa tadi ni pun kita boleh makan sambil tengok TV ke, sambil makan petang ke. Dan ini ialah dessert terakhir, iaitu murukku. Murukku ni kalau tengok dia bentuk macam berpusar. Murukku ni dia berasal daripada perkataan Arab yang bermaksud berpusar. Jadi boleh nampak kan, dia punya bentuk ni macam pusing-pusing berpusar macam tu. Dan murukku ni macam snack bagi diorang lah, bagi masyarakat India. Dan biasanya murukku ni kalau senang lah nak jumpa kat kedai, mana-mana kedai pun boleh jumpa murukku ni, dan boleh makan sambil tengok TV ke. Overall memang semua makanan India ni senang nak dapatkan di Malaysia. Terutamanya dekat semua kawasan kedai-kedai pun memang akan ada jual. Dan lagi kalau macam thosai ni, kat semua kedai mamak memang akan ada jual. Dan memang akan senang dapat. Samosa ni pun sekarang pun dah banyak variasi. Dan kalau macam bagi setengah orang India, ada yang setengah orang mereka macam vegetarian, tak makan daging. Jadi samosa ni boleh isi dengan inti sayur je. Memang sedap lah. Nama saya Nashiba Akila binti Syarul Bizari. Saya daripada Seksyen 2.7. So hari ni saya nak ceritakan tentang makanan masyarakat Baba Nyonya ataupun peranakan. Dalam bahasa Hokkien kita dikenali sebagai chang. Okey, dalam bahasa Cina dikenali sebagai zhongzi. Okey, so makanan ini selalunya dimakan semasa festival Tahun Naga ataupun dalam bahasa Cinanya iaitu Tuan Po Jian. So selalunya dia akan jatuh pada 5 hari bulan 5 mengikut kalender Cina. Okay, so sejarah tentang kuih ini adalah satu peringatan kepada seorang tokoh yang bernama Chu Yuan akibat rasa sedih kalah dalam peperangan, lalu beliau membunuh diri di sungai. Jadi inisiatif penduduk adalah membaling kuih ini ke dalam sungai dengan harapan supaya ikan tidak memakan mayat beliau. Okay, so dalam dia ni nampak macam ayam, tapi kita rasa dulu macam mana. Okay, makan dengan timun sebab dia nasi dengan timun. Sekejap kita makan ni dulu. Sebenarnya sedap. Sedap. Dia rasa macam lagi tak? Dia rasa macam rendang daging. Rendang daging. Sedap. Sedap gila. Kita kena makan yang timun. Dia kena tak? Kena. Mulut lepas tu ada rendang daging. Kita makan yang timun. Dia punya rasa tu, kombinasi dia tu tepat lah. Kena. Kita rasa sedap. Sangat-sangat sedap. Kena makan benda manis ni. Kalau nak tahu, inilah dia pencuci mulut makanan Baba Nyonya yang dikenali sebagai kuih angku ataupun dalam bahasa Inggerisnya iaitu red tortoise cake. Okey, so sebelum kita makan, kita cerita dulu. Okey, menurut kepercayaan Cina, memakan kuih ini boleh memanjangkan umur ataupun memberi nasib yang baik kepada mereka. Selalunya kuih ini ada semasa hari perayaan Cina ataupun sebagai penyembahan dewa. Dan kuih ini juga boleh ada juga semasa kelahiran bayi ataupun semasa hari jadi keluarga emas. Menurut mereka, ini adalah satu simbol kekayaan ataupun satu kebahagiaan. Okay, so jom kita rasa. Sekejap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya rasa tu, rasa kacang hijau. Dalam inti tu rasa kacang hijau. Dia punya warna merah, warna oranye ni rasa macam ubi keledek macam tu lah. Dan dia memang rasa kenyal-kenyal kan. Dia tak lihat pun, dia memang okey. Sangat sedap. Dia rasa manis-manis macam tu. Manis-manis sangat sedap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Sarah Farisha binti Muhammad Kasyah dan saya dari AC 2.7. Okey, jadi hari ini saya ingin menceritakan makanan yang terdiri daripada pelbagai jenis budaya yang terdapat di Malaysia. Sebagai contoh, saya mengambil makanan daripada masyarakat Jawa untuk dijadikan review pada video hari ini. Okey, sebagai pengenalan, Peijrahan Indonesia ke tanah air ini telah memberi pelbagai jenis budaya dan antaranya adalah budaya masyarakat Jawa. Jadi masyarakat Jawa pada hari ini telah ramai bermustatin dan malah telah mempunyai warga negara di sini. Jadi tidak hairanlah jika makanan masyarakat Jawa ini telah mendapat sambutan daripada pelbagai jenis kaum. Hai, jadi hari ini saya memilih makanan masyarakat Jawa yang bernama ungkip. Okey, jika kita lihat di sini, ungkip merupakan ayam yang terdapat serai, tomato dan juga rempah rata seperti halia, jintai, ketumbar. Ungkip ini kalau kita tengok, dia merupakan seperti rendang, cuma dia berwarna hijau. Okey, ungkip ini sesuai untuk wanita yang berpantang kerana rempah rata seperti halia, jintai juga ketumbar dapat menghangatkan tubuh wanita. Ungkip ini merupakan makanan tradisional masyarakat Jawa. Dan perkataan ungkip ini sebenarnya dinamakan ditutup ketika memasak ayam. Kerana bila memasak ayam ini, ianya perlu ditutup sehingga kuah menjadi kering seperti ini. Okey, jadi jom kita rasa. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa ungkip ni dia macam rendang, rasa pedas-pedas, manis-manis. Dia pun juga agak kering. Dia tak pedas mana, dia memang rasa sebiji macam rendang. Cuma dia berwarna hijau, tak macam rendang warna coklat-coklat macam tu kan. Dan ia sesedap rasa, boleh dimakan dari semua golongan umur. Seperti kanak-kanak boleh, orang tua boleh. Kira dia sesuai lah untuk semua peringkat umur. Okey, seterusnya kita bergerak kepada makanan masyarakat Jawa yang bernama ikan bawal goreng serta sambal kicap. Okey, mari kita lihat. Ini ikan bawal goreng yang telah digoreng bersama tepung jagung dan juga beberapa rempah ratus serta sambal kicap yang terdiri daripada bawang, cili merah dan juga sedikit perahan limau dan yang dicampur bersama kicap manis supaya dia dapat merasakan masam-masam manis bila kita makan sekali dengan ikan ni. Okey, jadi apa istimewanya makanan ini? Masyarakat Jawa suka makan begitu sahaja bersama tempe goreng dan ada juga yang makan bersama nasi kosong. Okey, jadi apa yang istimewa terhadap sambal kicap ini, dia walaupun diubur cili semua tu tapi tak rasa pedas ke apa. Okey, jadi jom kita rasa. Ya. Okey, ni kita ambil ikan bawal, kita cicah. Tapi sebelum tu kita kacau dulu supaya dia rasa sebati semua tu lah. Okey. Sedap. Serius sedap. Dia tak rasa pedas langsung, dia rasa masam-masam manis, perahan limau dengan juga kicap manis tu. Memang sesuai kalau untuk makan dengan nasi ke apa, memang okey. Sebagai kesimpulannya, menerusi kajian ini, terdapat pelbagai makanan tradisional etnik yang berada di negara Malaysia maupun di luar negara. Namun begitu, setiap makanan tersebut mempunyai keunikan dan juga kepelbagaian rasa yang tersendiri. Jadi pengalaman kami mencuba makanan tradisional etnik dapat kami lebih menghargai keunikan rasanya dan juga kepelbagaian budaya yang berada di Malaysia. Okey, sekian. Terima kasih.